Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam By Cam Studio. Pasukan Malaysia bermula dengan langkah kanan pada perlawanan pembukaan kumpulan B apabila berjaya mengalahkan pasukan Kemboja dengan keputusan 3-1. Satu keputusan yang bagi aku cukup melegakan, bukan saja untuk skuad kebangsaan tetapi juga untuk semua penyokong-penyokong Malaysia. Tahniah buat pasukan kebangsaan. Settle perlawanan pertama, kita dah menang lawan Kemboja. Game lawan Kemboja ni adalah game yang wajib menang kalau Malaysia nak layak ke separuh akhir. Kalau tak menang game ni, memang pisang lah mat untuk game-game yang akan datang nanti. Jadi apa-apa pun, kita dah berjaya secure 3 mata dalam tangan. Untuk next game lawan Lost pada hari Khamis nanti, aku harapkan yang kita berjaya untuk dapatkan 3 lagi mata. InsyaAllah boleh. Untuk video kali ni, aku nak bersembang benda-benda yang positif je. Cukuplah duk sembang benda-benda yang negatif pasal skuad kebangsaan ni. Daripada sebelum bermulanya AFF ni sampailah sekarang, macam-macam benda negatif yang aku dengar. Untuk game lawan Kemboja tu pun, ada juga benda-benda negatif yang aku nampak, yang aku dengar, tapi aku nak abaikan semua tu. Sudahlah, cukup. Jadi pada kali ini, benda positif yang aku nak sampaikan adalah 3 pemain paling perform dalam perlawanan Malaysia menentang Kemboja. Pemain pertama, man of the match dalam game tersebut, tak lain tak bukan Akia Rashid. Walaupun pada mulanya ramai yang mempertikaikan keputusan coach untuk menyenaraikan nama Akia ni dalam skuad kebangsaan, tapi dalam game ni dia dah buktikan yang dia layak untuk bermain dengan skuad kebangsaan walaupun dia kurang mendapat minit permainan bersama dengan skuad JDT. Untuk first half, dalam 15 ke 20 minit yang pertama, nampak yang Akia ni agak sedikit tenggelam. Tak nampak banyak mana serangan ataupun gerakan yang dilakukan pada bahagian kiri tu. Tapi secara tiba-tibanya Malaysia mendapat sepakan penalti apabila Akia telah di-tackle dalam kotak penalti. Untuk situasi ni, memang aku pujilah Akia ni yang bijak menggunakan kemahiran menggelecek dia untuk mendapatkan foul dalam kotak penalti tu. Akhirnya Malaysia dapat penalti dan penalti tersebut berjaya disudahkan oleh Safawi. Dalam game ni, aku nampak yang Akia ni berjaya bermain secara positif. Dia berani untuk bawa bola ke depan, cuba beat pertahanan lawan, dan memang aku pujilah usaha yang dilakukan oleh Akia ni. Inilah yang kita katakan satu corak permainan yang cukup positif. Lain pada tu, dia adalah juga try shoot tapi sayang tak on target lah pula. Dan masuk ke second half, untuk 15 minit yang pertama tu pun dia ni agak sedikit tenggelam lah. Tapi tak lama kemudian dia telah berjaya untuk skor 1 gol yang cukup mantap. Kat sini kita nampak kualiti yang ada pada Akia ni. Dia berjaya menggelecek tahanan Kemboja, cari space dan shoot. Memang terbaik lah. Dan Akia ni pun ada peluang untuk mendapatkan 1 assist, tapi si Pawi tu pula, aduh, slow pula dia pergi shoot tu. Umpama macam pas ke keeper je tu. Padahal setup tu dah cukup baik dah. Cuma Pawi tu lah, aduh. Kalau gol tu, dapat 1 assist ke Akia ni. Apa-apa pun, satu permainan yang cukup baik ditampilkan oleh Akia ni. Rating aku untuk Akia ni, aku bagi 9/10. Pemain kedua, individu yang banyak menyelamatkan gawang Malaysia, iaitu Khairul Fahmi aka Apek. Kalau bukan sebab Apek ni, aku rasa Malaysia ni dah bolos 2-3 gol. Tak dinafikan, Apek memang bermain dengan cukup cemerlang dalam game ni. Berapa banyak save dia buat. Boleh katakan barisan pertahanan Malaysia ni agak sedikit longgar lah dalam game ni. Kalau tengok first half, banyak mana Malaysia kena serang. Tapi nasib baiklah tak gol. Jujur aku cakap, aku risau jugalah tengok barisan pertahanan Malaysia ni. Mudah sangat lolos. Tengok dalam first half tu, 4 kali Apek save. Ada sekali tu, waktu corner tu, nasib baiklah time tu Apek sempat save. Kalau tak, gol dah dapat ke Kemboja tu. Padahal punyalah ramai pemain Malaysia kat situ, tapi semua tak alert. Nasib baik tak masuk mat. Cuma last minit yang Kemboja dapat penalti tu, pada pandangan aku lah kan, macam tak patut je. Padahal advantage pada keeper sebab keeper nak tangkap bola tu. Tapi mungkinlah waktu Apek nak tangkap bola tu, kaki Apek ni agak sedikit tinggi dan terkena pemain Kemboja tu. Jadi pada pandangan ref, penalti lah. Tapi nak buat macam mana, benda dah jadi, Apek bolehlah dimaafkan. Sebab memandangkan dalam game ni pun, Apek banyak buat save. Jadi rating yang aku boleh bagi kepada Apek adalah 8/10. Pemain ketiga yang perform dalam game ni adalah Rizal Ghazali. Apa yang aku nampak dalam game ni, Kemboja banyak attack belah side Syahmi tu. Boleh nampak yang Syahmi ni agak sedikit struggle apabila bermain dekat left back tu. Maklumlah kan, tu bukan posisi dia. Bukan nak kata pemain Kemboja ni
tak attack belah Jai. Ada je, tapi diorang banyak fokuskan untuk attack belah Syahmi tu. Aku nampak yang Jai ni memang cukup solid dalam game ni. Player-player Kemboja pun memang susah sangat nak beat Jai ni. Macam yang aku cakap tadi, walaupun barisan pertahanan Malaysia ni agak sedikit struggle, tapi kau tengok Jai ni, dia main steady je. Ada beberapa kali dia berjaya gagalkan serangan daripada pemain sayap Kemboja. Dari segi ofensif, jarang aku nampak Jai ni naik ke atas untuk melakukan overlapping. Mungkin arahan daripada coach untuk bermain dengan lebih selamat. Tapi sekali dia naik, boom, Malaysia dapat gol. Kau rasa tak yang Jai start dulu bawa bola sampai ke tengah, pas ke Lokman cross dan Malaysia dapat gol yang ketiga. Walaupun ramai yang bagi kredit kepada Lokman disebabkan oleh gol tu, tapi jangan lupa juga yang Jai terlibat dalam gerakan untuk mendapatkan gol tu. Tapi apa-apa pun, satu permainan yang cukup mantap, cukup solid yang ditampilkan oleh Jai ni. Rating yang aku boleh bagi untuk Jai adalah sebanyak 8/10. Jadi itulah 3 pemain paling perform yang aku pilih dalam game tersebut. Setuju ke tak dengan pilihan aku ni? Ke korang ada pilihan korang sendiri? Macam biasa, jangan lupa komen kat bawah. Apa yang penting, jangan lupa untuk sentiasa menyokong skuad kebangsaan kita. Ayuh Malaysia, misi kita adalah untuk menjulang Piala AFF buat kali yang kedua. Jadi itu je lah apa yang aku nak sharekan pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ini. Kalau ada apa-apa macam biasa boleh komen kat bawah. Nama aku Halimas, aku ciao dulu. Salam 31. Peace.